Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya, Mr. B, dalam segmen Borak atau Sembang Santai bersama Mr. B. Baiklah, tajuk saya untuk hari ini adalah kenapa perlu ternak kelulut. Okey, kenapa perlu ternak kelulut ni sebenarnya saya refer kepada diri saya sendiri sebelum saya nak mula untuk ternak kelulut ni lah. Jadi saya nak share kepada orang ramai supaya sekiranya ada mereka-mereka yang berminat untuk ternak kelulut tu, jadi mereka tahu kenapa perlu ternak kelulut. Jadi sebelum kita buat satu benda ni sudah mestilah kita ada big why. Kenapa? Kenapa yang besar? So, bagi saya kenapa perlu ternak kelulut ni, saya punya jawapan adalah bila saya fikir, saya timbang tarakan, saya dapati sebab yang pertama kenapa perlu Mr. B ternak kelulut ni sebelum bermula adalah kerana kosnya yang berpatutan. Berpatutan tu maknanya apa? Maknanya mampu milik. Saya fikir untuk saya dapatkan sarang-sarang kelulut ni, untuk beberapa sarang kelulut yang saya ada setakat ni, bagi seorang pemula macam saya, harga untuk mendapatkan lot kelulut ataupun hive-hive ni adalah mampu milik. Kalau nak dikomparekan untuk seorang anak muda macam saya ni yang baru nak mula, kalau saya terus-terus nak start projek yang besar, orang kata tu, saya pun tak mampulah dengan keuangan yang saya ada kan. Mula-mula saya start dengan ternak kelulut tu, saya rasa mampu. Takkan start saya terus nak start dengan membina masjid awak dan saya. Alamak, bina masjid pula dah parut gelap pada Nisa. Parut Nisa. Jadi saya syarat pertama ataupun sebab pertama kenapa perlu ternak kelulut bagi saya adalah kerana kosnya yang mampu milik. Jadi kita kena tahu kat mana nak cari lot dia, kat mana nak cari hive semua kan. Dan harganya pun tidaklah terlalu mahal lah bagi saya secara pada pendapat saya sendiri secara peribadi. Yang kedua, kenapa perlu ternak kelulut? Okey, bila kita dah tahu sesuatu benda tu kosnya rendah kan. So kos untuk dapatkan benda tu asalnya rendah. Yang kedua adalah kelulut ni senang untuk dijaga. Apa maksud senang untuk dijaga? Senang untuk dijaga tu maksudnya adalah nak dikomparekan kalau kita menternak haiwan-haiwan lain. Kita kena bagi makan, ada waktu-waktu makan, waktu pagi kena bagi makan, waktu tengah hari kena bagi makan, waktu petang kena bagi makan. Lepas tu kena bersihkan kandang ataupun reban tu daripada najis-najis kalau najis tu banyak kan. Tapi kelulut, no. Kelulut tak payah. Kelulut ni adalah kita menyediakan tempat yang sesuai untuk dia. Kemudian tempat tu ada banyak pokok-pokok bunga, ada banyak bunga yang menghasilkan nektar untuk dia buat madu, ada tempat-tempat dia boleh ambil getah untuk dia buat sarang dia, untuk dia buat propolis, maka sudah cukup untuk lebah kelulut. Jadi saya rasa sebab kedua adalah kerana senang untuk dijaga. Sebab ketiga pula apa? Bila kita dah fikir kan, kosnya rendah, senang untuk dijaga. Bila kita nak buat satu perkara tu, mesti kita fikir hasil ataupun pulangan yang kita dapat. Apa hasil atau pulangan yang kita dapat? Jadi hasil atau pulangan yang saya dapat daripada kelulut ni, saya belum dapat lagi lah dia punya hasil sebab saya pun baru start. Ni pun baru beberapa lebih kurang seminggu baru saya start kelulut ni. Dan saya setelah timbang tara, saya dapati bahawa hasil daripada kelulut ni sendiri berbaloi. Orang Indonesia kata lumayan gitu. Dengan apa yang kita keluarkan pada awal tadi, daripada yang pertama yang kos rendah tu, kos yang berpatutan tu, dengan hasilnya tu bagi saya berbaloi. Kita kena, semua benda pun kita kena tunggu jugalah beberapa jangka masa untuk mendapatkan balik kita punya modal dan untuk mendapat keuntungan. Jadi itu sebab yang ketiga, sebab mendapat hasil atau pulangan yang baik. Yang keempat pula, sebab apa saya fikir untuk ternak kelulut ni, kenapa perlu ternak kelulut? Yang keempat, kerana kelulut ni merupakan ejen pendebungaan. Ejen pendebungaan ni maknanya apa? Bukan sahaja kelulut, bahkan serangga-serangga kebanyakannya adalah ejen pendebungaan. Jadi kelulut ni nanti bila dia terbang hisap madu di pokok bunga, sungguh indah aneka warna kan. Dia akan membawa debunga-debunga dekat kaki belakang dia tu. Dan bila dia pergi dekat bunga yang lain, daripada gamet jantan tu masuk kepada bunga yang ada gamet betina, di situ akan berlakunya pendebungaan. Dan pendebungaan ni bagus sebenarnya untuk alam semula jadi sendiri. Untuk pokok mengekalkan kemandirian spesies dia, untuk dia berbuah dan untuk dia terus membiak. Itu bagus kelulut ni, dia adalah salah satu daripada ejen pendebungaan. Dan pendebungaan ni sebenarnya kalau kita baca pun sangat-sangat penting lah untuk dunia ni sendiri kan. Dan dia mengekalkan pokok ni untuk terus wujud dan terus ada. Daripada pokok ni kita dapat udara yang segar kan. Macam tu lah. Sebab yang kelima, sebabnya madu ni, madu pula dah, kelulut ni, kalau kita sebut pasal semua jenis spesies lebah lah, kita tak dapat lari daripada hebatnya lebah ini adalah madunya. Sebab itulah saya ternak
lebah kelulut. Kerana lebah kelulut ni dia menghasilkan madu. Seperti mana dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat yang ke-69, sedikit potongan ayat saya ambil, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah kata apa? Yakhruju min butuniha syarab. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Sadaqallahul azim. Allah kata, dan daripada perutnya, yakni perut lebah itu keluar syarabun, madu yang bermacam-macam warna, yang di dalamnya terkandung apa? Allah kata ubat, syifa'ul linnas, ubat yang mempunyai penawar bagi penyakit. Itu dalam Al-Quran dah, petikan daripada surah An-Nahl ayat yang ke-69 saya ambil. Jadi maknanya madu lebah ni memberi keistimewaan yang sangat hebat, yakni penawar kepada manusia. Jadi bagi saya madu lebah ni madu lebah kelulut adalah antara kenapa perlu ternak lebah kelulut. Dan lebah kelulut ni madu dia pula berdasarkan kajian-kajian saintifik, madu dia lebih berkhasiat berbanding madu-madu lebah yang lain. Tu. Di situ dia kenapa perlu ternak kelulut. Bukan sahaja lebah, bukan sahaja madu, bahkan propolis dan bibitnya juga boleh memberi manfaat kepada manusia. Jadi, kalau korang nak tahu apa khasiat madu lebah kelulut ni secara saintifik, orang kata berdasarkan kajian-kajian sains yang telah dibuat, apakah bahan-bahan kimia ada dalam madu ni, apa yang ada pada propolis, apa yang ada pada bibitnya. Kalau nak tahu, nantikan saya akan kongsikan dalam video seterusnya. Macam biasa, kalau nak tahu lagi lebih pasal khasiat madu lebah kelulut, komen di bawah nak. Sebelum tutup video ni, jangan lupa like dan share video ni, dan subscribe channel Zahir Asna ni supaya tidak ketinggalan konten-konten daripada Zahir Asna sendiri dan daripada Mr. B berkenaan dengan lebah kelulut. Jadi terima kasih kepada yang sudi menonton. Doakan saya semoga terus berjaya dalam apa yang saya lakukan sehingga ke akhirnya. Terima kasih.